Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Anthony Loke nafi kerajaan dikuasai DAP. Zahid Ibrahim sarampas sokong Anwar. Kit Siang pula mahu taut kasih dengan Hadi. Nik Abdul dakwa ada yang hantar beliau jumpa Anwar. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan menghantar mesej untuk memberikan keyakinan bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kukuh, stabil dan berfungsi dengan baik. Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan perpaduan juga mendukung asas kepentingan bersama termasuk kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi rakyat. Yang pertama, kita nak bawa balik satu keyakinan bahawa kerajaan perpaduan ini sebuah kerajaan yang kukuh dan stabil, dan sebagai sebuah kerajaan, dia sebuah kerajaan yang berfungsi dengan baik. It is a functional government. Kukuh, stabil dan kerajaan yang berfungsi. Itu penting sekali. Yang kedua, kerajaan perpaduan ini mendukung kuat asas-asas yang disepakati dalam perlembagaan. Bersabit kedudukan Islam, agama resmi dan agama lain bebas dianuti, mengiktiraf peranan institusi raja-raja, perkara 153 dan bahasa. Yang ketiga, asas perpaduan kita juga sangat jelas. Sebagai sebuah negara berbilang kaum, asas perpaduan antara kita sesama kita, orang Melayu dan bukan Melayu, Muslim dan non-Muslim, asas perpaduan kita sebagai rakyat dalam negara ini ialah memelihara kepentingan bersama. Sementara itu, Presiden MCA Wee Ka Siong berkata, ahli politik disaran agar terus berlapang dada serta fokus terhadap proses membina Malaysia ke arah yang lebih dinamik dan inklusif. Jelas ahli Parlimen ITM itu, pertempuran PRU15 telah pun berakhir dan senario politik ketika ini memerlukan kepelbagaian ideologi yang tidak lagi berpaksikan perjuangan berdasarkan politik kepartian semata-mata. Kepelbagaian di negara kita merupakan satu keunikan atau menjadi satu khazanah negara yang perlu dipelihara, dipertahan dan terus diperkukuh. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menegaskan sekali lagi bahawa kerajaan Malaysia Madani tetap dikuasai oleh majoriti ahli Parlimen Melayu Islam. Beliau menjelaskan fakta sebenarnya dengan sendiri mematahkan hujah pihak pembangkang yang menuduh kerajaan didominasi oleh DAP susulan penyertaan parti itu dalam kerajaan perpaduan. Jadi untuk mematahkan hujah, ada pihak-pihak yang menyatakan bahawa pada hari ini oleh kerana ada keterlibatan DAP dalam kerajaan, maka kerajaan ini didominasi oleh DAP. Biar fakta berbicara. Apa fakta dia? Kerajaan pada hari ini didukung oleh 148 ahli parlimen. Daripada 148 ahli parlimen ini, 77 ahli parlimen adalah Bumiputra yang beragama Islam. 16 Bumiputra bukan Islam. 43 Cina dan 12 India dan lain-lain. Maksudnya, majoriti dalam kerajaan perpaduan ini masih didukung oleh ahli parlimen Melayu yang beragama Islam dan Bumiputra. Loke yang juga ahli Parlimen Seremban berkata, politik bukanlah zero-sum game tetapi mesti menjalankan kerjasama dan persaingan bukanlah antara parti-parti dalam kerajaan, sebaliknya Malaysia dengan dunia luar. Terdahulu mengimbas sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara, beliau memberitahu pihaknya telah memaklumkan bahawa DAP telah memberikan mandat kepadanya untuk membentuk kerajaan. Jelasnya mandat tersebut diberikan tanpa syarat bagi membentuk kerajaan baru selepas tiada mana-mana parti mencapai majoriti mudah dalam PRU15. Katanya pembentukan kerajaan perpaduan menetapi kukuh negara ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Yang jelas, semua parti dalam Dewan ini mendukung prinsip rukun negara, setia kepada raja dan negara. Yang sebelah sana saya tak tahulah. Jadi kita telah bentuk kerajaan perpaduan. Hasrat kerajaan perpaduan ini yang pertamanya mengembalikan kestabilan politik. Yang keduanya
mempertahankan keberbagaian dan kemasymukan. Terdahulu, Lok berkata, kalau tidak kerajaan konvensyen tersebut, beliau tidak pernah terlintas bahawa satu hari ini akan berucap di Dewan Merdeka. Sedikit gugup sebab tak pernah berucap di pentas ini. Saya tak ada pengalaman di pentas ini. Ini pengalaman baru saya. Mungkin untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dah banyak pengalaman. Ini kembali ke gelanggang lama. Jelas Lok sangat bersejarah kerana konvensyen tersebut buat kali pertama menghimpunkan 19 parti yang mewakili semua kaum dan agama di negara ini, sama ada majoriti atau minoriti. Katanya kerajaan hari ini juga mewakili semua wilayah semenanjung dan Sabah serta Sarawak. Kita bersama-sama untuk mendukung kerajaan perpaduan ini. Kerana sejak merdeka, setiap kerajaan yang dibentuk selepas pilihan raya dalam negara kita adalah sebuah kerajaan yang mewakili semua kaum, semua agama. Ini adalah asas dalam pembentukan ataupun politik negara kita ini. Jadi saya rasa himpunan pada hari ini ada makna yang cukup besar. Bukan saja kita mengimbas kembali penubuhan dan juga pembentukan negara kita, tetapi lebih-lebih lagi bagi saya dan bagi rakan-rakan, saya yakin ini melambangkan masa depan Malaysia. Masa depan yang lebih cerah untuk Malaysia. Satu vision, satu wawasan yang akan membawa negara kita ke arah yang lebih sejahtera dan lebih cemerlang. Bekas Menteri Zahid Ibrahim mengulas kenyataan Anwar yang menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama menyelesaikan masalah bekalan air di Kelantan. Katanya pelawaan untuk bekerjasama itu bermaksud PAS perlu memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Beliau turut menyeru agar PAS turut memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim yang disifatkan prihatin terhadap permasalahan dihadap di negeri-negeri ditadbir pembangkang seperti Kelantan. Saya menyambut baik. Saya begitu gembira dengan kenyataan Datuk Seri Anwar. Ini yang saya tunggu-tunggu. Pemimpin pusat yang prihatin, yang ada ambil kira masalah di Kelantan. Inilah sebab itu saya gembira dengan kenyataan Datuk Seri Anwar. Saya sokong 100%. Dan saya harap PAS pun sokong jugalah. Perdana Menteri juga sebut, dia kata kita kerjasama lah. Kalau kita nak suruh pusat tolong Kelantan, Kelantan kena kerjasama lah. Apa maksud beliau? Kerjasama tu PAS pun kena pandai politik lah. Dalam parlimen sokong Anwar lah sebagai Perdana Menteri. Ya, tak usahlah buat kacau, kata tak tolong Melayu lah ini dan itu. Di parlimen sokong Perdana Menteri, Perdana Menteri akan sokong kamu di Kelantan. Itu orang putih panggil quid pro quo, ya. Kamu tolong saya tolong kamu. Hantaran itu sebagai mengulas ucapan Anwar dalam lawatannya ke Kelantan yang menyatakan kerajaan sedia bekerjasama untuk menyelesaikan masalah air dihadapi negeri di Perintah PAS sejak berdekad lalu. Zahid berkata PAS perlu tukar cara berpolitik dengan membuang yang keruh dan ambil yang jernih demi memastikan kestabilan kerajaan dan menguntungkan rakyat Kelantan itu sendiri. Lagipun, kalau kita nak kerajaan stable, lama, kita perlulah memberi sokongan kepada Perdana Menteri sekarang ini supaya dia dapat teruskan program dia tu. Kalau dia tak buat apa-apa, kalau dia gagal, okeylah, pilihan raya akan datang, kita tukarlah. Tapi buat masa ini, dia yang jadi Perdana Menteri, PAS kena sokong dia lah. Kalau tidak, sia-sialah disokong. Nak membangunkan, habiskan duit di Kelantan ke, Terengganu ke, di kawasan-kawasan Kedah ke. Mereka cerita, PAS pun kena tukar politik dia lah. Tak usah nak hentam saja, ya. Tak usah. PAS sekarang pun kita tahu, ya. Rakan kongsi PAS sekarang ni, iaitu Bersatu pun, tenat juga, ya. Seorang lepas seorang kena tuduh. Jadi kalau dalam keadaan begitu, PAS tak bergantung kat siapa. Tambahnya, Anwar seorang pemimpin yang prihatin kerana mengambil kira masalah di Kelantan, sedangkan persoalan politik tidak mudah diselesaikan. Kata Zahid, dia sedar rakyat Kelantan mungkin tetap akan memberi undi kepada PAS
di sebalik kerjasama di Hulu ke Anwar. Rakyat Kelantan mungkin akan terus undi PAS. Ya? Mungkin sebab orang Kelantan tak suka konsert ke, tak suka makyong ke, tak suka perempuan pakaian ketat ke. Saya tak tahulah pasal apa dia undi PAS. Tapi nak ubah diorang punya pemikiran tu bukan dengan cara kita belasah diorang, kita buat laporan polis macam DAP tu. Itu bukan cara. Caranya kita ubah persekitaran kehidupan mereka. Itu cara kita nak ubah pendirian mereka, pandangan dia punya bagaimana politik mereka. Kita ubah kehidupan mereka. Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim perlu bekerjasama dengan PAS menjelang pilihan raya negeri akan datang. Cadangan itu disuarakan oleh pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang, mencadangkan perlu berbuat demikian dengan dua syarat. Pertama, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menghentikan permusuhan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mesti membuktikan keikhlasannya. Lim membuat gesaan itu dalam menyokong titah Yang di-Pertuan Agong bahawa Malaysia memerlukan kestabilan politik dan kejayaan konvensyen Kerajaan Perpaduan. Kedua, Lim berkata, sekiranya Hadi mengaku ada melemparkan beberapa dakwaan tidak berasas terhadap DAP dan berjanji tidak akan mengulanginya, maka PAS perlu dijemput menyertai Kerajaan Perpaduan. Antara lain, Lim berkata Hadi pernah membuat beberapa dakwaan dia termasuk melabelkan masyarakat bukan Islam sebagai perompak yang terlibat dalam rasuah dan penipuan dengan menjadikan orang Melayu sebagai mangsa. Lim juga memetik dakwaan Hadi bahawa DAP merekrut orang Melayu jahil untuk dijadikan sebagai boneka parti itu. Kenyataan Lim dibuat ketika Anwar juga menghulurkan salam perdamaian kepada PAS menerusi Ahli Jawatankuasa Pusat PAS Nik Abdul Aziz. Dalam pertemuan dengan Nik Abdul itu, Anwar didakwa memaklumkan hasratnya untuk menjalin semula hubungan baik dengan pemimpin PAS termasuk Hadi. Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Nik Abdul Aziz mengakui bahawa dia membawa amanah orang untuk disampaikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pertemuan mereka. Bagaimanapun, laporan media tidak menghuraikan tentang amanah orang itu dan sekadar memetik anak bekas Musyidul Ampas berkenaan sebagai berkata hanya perjumpaan biasa dan tidak mempunyai hubungan kait dengan politik. Katanya, semasa jadi ahli parlimen, saya selalu jumpa dengan beliau, Anwar Ibrahim, di Dewan Rakyat. Namun sejak beliau menjadi Perdana Menteri, saya tidak lagi bertemu dengan beliau. Pada pertemuan itu, saya mengucapkan tahniah kepada beliau dan mendoakan semoga Datuk Seri dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai Perdana Menteri. Pertemuan yang dikatakan berlangsung di sebuah hotel di Kota Baru, Kelantan Jumaat lalu menjadi tular apabila gambar perjumpaan tersebut dimuat naik oleh pendakwah bebas Wan Jiwan Hussein. Beberapa keping gambar pertemuan antara Perdana Menteri ditemani isteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dengan Nik Abdul bersama abangnya Nik Omar Nik Abdul Aziz kemudiannya mencetuskan pelbagai tanda tanya. Wan Ji memberitahu media dia diminta oleh Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar untuk bertindak sebagai orang tengah dan mengatur pertemuan antara Nik Abdul dan Anwar. Mengulas selanjutnya, Nik Abdul berkata hasrat bertemu Anwar dinyatakan melalui seorang kenalan sebelum Ramadan namun tidak dapat direalisasikan kerana jadual Perdana Menteri yang terlalu ketat. Menurutnya, peluang tersebut muncul apabila Anwar melawat Kelantan untuk merasmikan sambutan Rumah Terbuka Malaysia Madani. Mengulas mengenai pertemuan dengan abangnya semasa berjumpa Anwar, Nik Abdul menyifatkan perjumpaan tersebut secara kebetulan. Katanya, Nik Omar datang untuk berjumpa Perdana Menteri. Saya sudah menjangkakan gambar pertemuan itu akan tular kerana ramai yang mengambilnya. Pertemuan itu mencetuskan tanda tanya di kalangan pemerhati politik kerana umum mengetahui kedua-dua beradik itu saling bermusuhan dalam politik. Nik Abdul pada masa ini merupakan ahli jawatankuasa PAS Pusat. Bagaimanapun, dia digugurkan oleh PAS sebagai calon parti itu pada PRU lalu. Hubungannya dengan Nik Omar diketahui renggang selepas abangnya itu membuat keputusan menyertai amanah kerana tidak bersetuju dengan pendirian PAS pada 2018 untuk bekerjasama dengan UMNO. Pada tahun yang sama, Nik Omar membuat keputusan menyertai Amanah yang merupakan sebuah parti serpihan PAS. Pada PRU ke-14, Nik Omar bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Cempaka atas tiket PKR tetapi tewas pada PRU berikutnya. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.